kita nak cerita mengenai apa yang dijanjikan oleh wakil calon di sana, Mujibu. Manifesto itu adalah sangat penting. Adakah bertepatan manifesto yang dijanjikan oleh parti-parti ini untuk apa yang rakyat perlukan? Diperhatikan di Sabah ini, manifesto itu lebih berbeza trend dia. Kalau warisan jelaslah, mereka membawa satu manifesto tentang perlunya kepada Sabah ini menjadi satu dominant force yang boleh bukan saja memaksa persekutuan untuk menguatkuasakan semua perjanjian di dalam MA63, tapi juga menuntut semua hak-hak dan juga Sabah ini dilayan sebagai equal partner. Memandangkan Sabah ini semakin keterbelakang dan juga keperluan untuk Sabah membangunkan infrastruktur yang lengkap bagi menyokong satu ekosistem perkembangan ekonomi, memandangkan ini menjadi satu perkara yang sangat terbelakang dan diperlukan oleh Sabah ketika ini. Kalau tengok PH, GRS dan juga BN ini, mereka lebih melihat manifesto mereka itu dalam perspektif menawarkan kerjasama yang seimbang di antara Sabah dan Sarawak, dan perlunya Sabah ini menjadi bersama dengan kerajaan persekutuan kerana ia satu formula yang sudah terbukti sebagai formula yang ampuh, dan keperluan Sabah ini untuk menyokong kerajaan persekutuan itu lebih banyak manfaatnya berbanding bergerak sendiri. Jadi kalau diperhatikan, ini naratif yang dibawa oleh parti politik di Sabah. Memandangkan pada satu ketika saya lihat Sabah Persabahan ini masih lagi tidak menggelombang seperti mana berlaku pada 2018, dan juga repackage Sabah dan Sabah Persabahan ini mungkin masih tidak mendapat satu, bagi saya dia tidak ada satu leader yang betul-betul boleh bawa benda ini, dan dia menjadi satu naratif yang kuat kepada rakyat Sabah. Memandangkan, saya lihat dalam konteks politik Sabah dalam PRU ini, dia masih lagi menggambarkan satu struggle oligarki parti yang saya rasa membelenggu semua parti-parti ini, dan dalam masa yang sama juga proses housekeeping, membuang dan meminggirkan pemimpin-pemimpin tertentu dalam parti politik ini menjadi satu ini. Dan kalau kita faham tentang politik Sabah ini, konsolidasi elit itu menjadi satu kunci kepada kejayaan pergerakan parti politik, dan kita lihat terpecahnya parti-parti sebegini, tidak ada satu top leader yang boleh menyatukan. Maka kita nampak gelombang Sabah Persabahan ini dia repackage berdasarkan jalur parti masing-masing. Walau bagaimanapun, saya rasa ini yang menarik di Sabah ini, kerana bagaimana ini boleh menggelombang, dan apakah kalau kita tidak dapat membentuk majoriti yang diperlukan di kerusi, maka parti-parti yang menang kursi terbanyak di Sabah ini barangkali mungkin ada kuasa untuk merunding dengan siapa juga nanti untuk membentuk kerajaan. Ini sangat menarik untuk diperhatikan. Baik, terima kasih Cik Mujibu sebab sudi kongsi. Dan saya menarik bercakap tadi Sabah for Sabahan. Kita tanya kepada Prof. Awang, adakah Sarawak for Sarawakian, dan bagaimana pula pecahannya, dan katanya kalau di Sabah susah nak cari satu ataupun satu leader, satu ketua yang diangkat oleh semua. Bagaimana pula dengan Sarawak secara ringkasnya? Secara ringkasnya, Sarawak mengalami satu era apa yang dikatakan sebagai satu era kestabilan politik yang berada di kepuncaknya. Kita lihat dengan konsep yang saya kata tadi, fokus kepada hak Sarawak itu, ia mampu menyatukan rakyat negeri Sarawak tanpa mengira sama ada Cina, Melayu, Bidayuh, orang Ulu, Melanau, Bidayuh dan sebagainya. Jadi dengan adanya penyatuan kestabilan tersebut, kestabilan perpatuan, sikap mereka kesarawakian dia bukan bersifat yang terlalu menjurus ataupun parokial sangat, tetapi mereka melihat ada satu gerakan untuk mereka mendapatkan hak yang lebih baik, untuk dapatkan semula apa yang mereka kata hak-hak yang termaktub dalam perjanjian 1963. Betul. Diukuhkan lagi dengan dasar mereka tentang sesiji mereka untuk menjadikan Sarawak maju pada 2030. Dengan ada sesiji itu, mereka ada semacam satu plan ataupun dasar, dan juga seolah-olah satu bentuk RMK
rancangan Sarawak, seolah bentuk rancangan Malaysia Sarawak yang lebih besar dari segi ekonomi dan sebagainya. Dan yang penting lagi, mereka membuat macam mana untuk meningkatkan kemajuan Sarawak dengan membawa ekonomi baru, ekonomi hidrogen, yang Sarawak antara negeri yang pertama yang memberikan tumpuan berbanding negeri lain. Jadi fokus mereka ialah pelabur daripada Jepun, pelabur dari Korea, yang saya kira ini hasil daripada apabila Sarawak seolah-olah mendapat kebebasan yang lebih untuk mereka melakukan sesuatu untuk bangun Sarawak. Yang ini rakyat Sarawak sangat gembira sekali. Lebih-lebih Sarawak ada pejabat mereka sendiri di Singapura untuk menarik pelabur-pelabur di luar negara untuk memastikan Sarawak terus maju dan bergerak ke depan. Ya, kalau bercakap mengenai hak, itulah dia kan. Memang setiap orang, setiap rakyat, tak kisahlah di mana negeri pun, semua ada hak untuk turun mengundi. Jadi kita kena tunaikan tanggungjawab kita, turun mengundi untuk kita memilih siapa yang kita nak jadikan wakil suara kita. Ya, betul. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya, iaitu Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dan juga Mujibu Abdul Muiz. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Ya, insya-Allah nanti kita berborak lagi mengenai keputusan undian di Sabah dan Sarawak pula ya. Boleh. Kita terus kekalkan momentum ini. Terima kasih.